Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia dapat kita bersama lagi pada kali ini. InsyaAllah kita sambung perbincangan kita berkenaan dengan hukum solat jemaah. Satu huraian menurut mazhab Syafi'i karangan Fadil Ustaz Muhammad Saleh bin Haji Ahmad. Dan kita sampai pada tajuk bagaimana untuk mendapatkan pahala berjemaah. Okey, pahala jemaah yang sempurna akan terhasil sekiranya seseorang itu sembahyang bersama imam daripada awal takbiratul ihram hingga akhir kepada salam. Ini yang paling sempurna lah. Dia angkat takbiratul ihram bersama dengan imam. Dan itu merupakan satu kelebihan besar dalam bab solat jemaah ini, di mana kalau para salafus soleh itu mereka amat bersedih jika sekiranya mereka gagal untuk mendapatkan takbiratul ihram bersama imam di awal sembahyang jemaah. Dan kalau boleh itu pun dia orang tak nak luput dari fadilatnya. Okey, walau bagaimanapun fadilat sembahyang jemaah akan diperolehi selama mana imam belum memberi salam dan jika makmum itu belum sempat duduk sekalipun. Kita pernah sebutkan itu, selagi mana imam belum salam, makmum sudah sempurna takbiratul ihram dia sebelum sempat imam memberi salam yang pertama, maka itu sudah dikira makmum itu dapat pahala berjemaah. Okey. Maknanya kalau kita ada seorang yang tengah semayang, sebelum dia salam, makna kita angkat takbiratul ihram dengan niat menjadi makmum kepada dia, automatik dua-dua dapat pahala berjemaah. Dengan cara itulah. Okey, dan ini adalah hukum bagi semua solat selain daripada solat Jumaat. Berbeza dengan solat Jumaat kerana bagi solat Jumaat makmum tidak akan dapat pahala berjemaah melainkan dengan mendapat satu rakaat bersama imam secara sempurna. Maknanya Jumaat saja disyaratkan mesti sekurang-kurangnya satu rakaat berjemaah bersama imam. Bagi solat-solat lain dikira sudah mendapat pahala berjemaah dengan mendapat takbiratul ihram sebelum daripada imam beri salam. Okey. Kemudian kita pindah kepada niat imam dan makmum. Berniat menjadi imam atau makmum pada solat Jumaat adalah wajib, kerana wajib satu rakaat berjemaah di dalam solat Jumaat, maka imam pun wajib berniat sebagai imam dan makmum juga wajib berniat makmum dalam sekurang-kurangnya satu rakaat di dalam sembahyang Jumaat. Maka kalau tidak berjemaah atau tidak berniat makmum atau tidak berniat imam pada solat Jumaat, maka tidak sah sama sekali. Adapun solat yang selain daripada Jumaat, imam tidak wajib berniat imam, tetapi makmum wajib berniat makmum. Itu yang kita kata, kalau kita nak mengikut seorang menjadi imam, tak perlu nak katuk-katuk bau tu. Ini amalan yang sudah popular di kalangan orang kita, ketuk bau kemudian baru angkat takbir untuk ikut imam. Kononnya bimbang, takut dia tak sedar
yang kita datang. Sebenarnya walaupun dia tak tahu dia diikuti, pun tak ada masalah sebab imam tidak wajib berniat imam. Walau bagaimanapun hukumnya, adapun pada solat lain daripada solat Jumaat, imam tidak wajib berniat imam untuk mengesahkan solat jemaah. Walau bagaimanapun hukumnya makruh. Bahkan fadilat solatnya hanyalah fadilat seorang diri saja. Tapi nak ceritanya dia dapat solat jemaah tapi dia tak dapat fadilat. Ini kalau dia tak berniat. Tetapi dari segi makmum tu dia tetap mendapat fadilat. Kalau dia makmum wajib niat, dia niat. Okey, namun begitu fadilat berjemaah akan terhasil apabila dia berniat menjadi imam walaupun setelah takbiratul ihram. Maknanya tak semestinya dalam takbiratul ihram itu dia berniat. Tapi kalau orang ikut dia dari belakang, ketika rukun-rukun lain pun dia boleh terus berniat imam dalam rukun-rukun yang lain. Okey, bagi makmum, jika dia berniat menjadi imam, menjadi makmum dan mengikut imam di pertengahan semayang, hukumnya sah tetapi makruh dan tidak dapat fadilat berjemaah. Walaupun harus hukumnya sebagaimana ditarjihkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Minhajut Talibin, beliau mengatakan walau ahrama munfaridan thumma nawal qudwah fi khilali salatihi jaza fil azhar wa in kana fi raka'atin ukhra thumma yatba'uhu qa'iman kana aw qa'idan fa in faragha al imamu awwalan fa huwa kamasbuqin aw huwa fa in sha'a faraqahu wa in sha'a intazarahu liyusallima ma'ahu. Okey, panjang sikit hujan lebat ni. Okey. Dan jikalau seorang itu sembahyang seorang diri, kemudian ia berniat mengikut imam di pertengahan sembahyangnya, nescaya harus menurut pendapat yang muktamad walaupun ia sedang berada di rakaat yang lain daripada rakaat imam. Kemudian hendaklah dia mengikut imam sama ada berdiri atau duduk. Jika imam selesai lebih awal, maka makmum itu adalah seperti masbuk. Dan jika ia sudah lebih awal daripada imam, maka ia boleh membuat pilihan sama ada hendak faraqah atau menunggu hingga imam selesai memberi salam dan ia memberi salam bersama imam. Okey. Ini dalam bab solat itu masbuk dan muafiq ni, insya-Allah kita akan cerita panjang nanti bila sampai tajuk dia lah. Ini cuma layang-layang sikit gitu je lah. Adapun makmum itu keluar daripada jemaah disebabkan seumpama berhadas imamnya, maka tidaklah makruh ia masuk berimam dengan jemaah yang lain. Okey, tak apalah, kita tinggalkan dulu yang ini. Kita masuk tajuk yang mudah sikit pada hari ini. Orang yang makruh dijadikan imam. Okey, sebagaimana yang kita makruf, yang kita tahu, ada kriteria-kriteria tertentu untuk dipilih, untuk dilantik untuk menjadi imam. Bukan saja imam 5 minit ni, imam 5 tahun apatah lagi. Okey, jadi bagi setengah-setengah orang ni memang dimakruhkan untuk dijadikan imam. Bila kita sebut makruh dijadikan imam, maknanya dia boleh jadi imam. Dan kalau dia jadi imam, sah solatnya dan solat makmumnya, tetapi makruh. Yang pertamanya, orang alim yang fasik, walaupun sesama fasik, kerana berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Maknanya tak semesti orang alim lah. Alim pun makruh, tapi alim fasik lah. Apatah lagi orang jahil yang fasik. Jadi maknanya kerana kefasikannya itu membolehkan dia jadi imam, dan tidak menyebabkan batal semayang jemaahnya. An Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
ta'ummannal imra'atun rajulan wala a'rabiyyun muhajiran wala ya'ummanna fajirun mu'minan illa an yuqhirahu sultanun yakhafu sayfahu aw sawtahu. Rawahu Ibnu Majah. Okey, diriwayatkan daripada Jabir daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah hendaknya wanita menjadi imam kepada lelaki, orang Arabi menjadi imam kepada orang-orang muhajirin, dan jangan orang fasik menjadi imam kepada orang yang beriman, kecuali dipaksa oleh raja atau pihak yang berkuasa yang ditakuti pedangnya ataupun tongkatnya. Itu. Sungguh demikian, berjemaah dengan imam yang fasik adalah sah kerana berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Inna ibn Umar kana yusalli khalfal Hajjaj. Sesungguhnya Ibnu Umar sering sembahyang di belakang Al-Hajjaj. Sedangkan Hajjaj ni gubernur pada zaman tersebut terkenal dengan kefasikan dia, yang menzalimi zalim lah, dan bila kita sebut zalim ni maknanya dia fasik lah. Ibnu Umar adalah seorang sahabat yang dikatakan Ibnu Umar ni adalah seorang sahabat yang terlalu paling mirip dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Ibnu Umar ni apa saja yang Nabi buat dia buat. Dia takkan lari daripada apa yang sunnah yang Nabi buat. Dia cuba lakukan apa saja. Maka kalau sekiranya tak sah mengikuti imam yang fasik, nescaya Ibnu Umar tidak akan mengikut Hajjaj ini menjadi imam. Ini menjadi dalil bahawa sah berimamkan orang yang fasik walaupun makruh. Okey. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi daripada Abu Hurairah, sallu khalfa kulla barrin wa fajir. Semayanglah kamu di belakang setiap orang yang baik dan yang jahat ataupun yang fasik. Okey, golongan kedua yang makruh dijadikan imam, orang yang melakukan perkara bid'ah yang tidak membawa kepada kekufuran. Adalah inilah, kalau kita bincang pasal bid'ah, ada bid'ah yang membawa pada khurafat, syirik dan sebagainya, tapi ada yang melakukan perkara bid'ah dalam ibadat contohnya, tetapi tidak sampai kepada rosaknya akidah dan sebagainya, maka orang ini makruh untuk dijadikan imam. Golongan ketiga, orang yang tidak disukai oleh kebanyakan makmum kerana perangannya yang keji, seperti banyak ketawa dan sebagainya lah. Ini yang tak beradab, orang kata tak semiak punya orang lah. Masyarakat tak disukai oleh jemaah ataupun masyarakat umum kerana kekurangan atau kelemahan yang sebegitulah. Bukan yang tak disukai kerana tidak mengikut dibenci kerana dia taat dalam perintah Allah. Sekarang ni orang bukan orang jahat je orang benci, kadang orang suka orang jahat. Orang yang nak buat baik pula yang dibenci oleh masyarakat. Yang dimaksudkan, yang dimakruhkan dijadikan imam ni adalah orang yang tak disukai oleh masyarakat kerana amalan-amalannya yang tidak wajar dilakukan selaku seorang imam. Kemudiannya yang keempat, imam yang banyak melakukan kesalahan dalam bacaan tetapi tidak membawa kepada perubahan makna. Kerana jika kesalahan yang berubah makna, tak sah sama sekali. Okey. Ada orang, yalah, kita ni kadang-kadang kita komplain imam macam-macam. Benda yang sepatutnya tidaklah keterlaluan sangat kesilapannya. Kesilapan yang tidak mengubah makna dan tidak menjejaskan rukun dan sebagainya, kan.
ada telur sikit, sebutan yang tak cukup, dengung lah apa dan sebagainya itu, uh, yang tu masih sah sembahyangnya, tapi kalau boleh cari orang lain lah, itu je. Makruh kita memilih mereka orang seperti ini untuk dijadikan imam. Yang kelimanya, orang yang tidak fasih sebutannya pada sebahagian huruf, seperti tak boleh sebut huruf dad, tak boleh sebut huruf khaf, ada yang tak boleh sebut huruf ra, dia macam-macam. Ada ni masalah orang ni kan. Bagi golongan seperti ini cukup untuk dia, tetapi untuk jadi imam tu rasa macam tak berapa nak cantik lah. Kalau boleh cari orang lain. Kemudiannya, orang yang merampas jawatan imam sedangkan dia tidak berhak menjadi imam. Ini mungkin berlaku pada hari inilah. Zaman moden ni ada berlaku orang yang berebut jawatan imam, sedangkan dia tidak begitu berhak untuk jadi imam. Ada orang yang jauh lebih berhak daripada dia. Orang yang tidak berhati-hati daripada najis. Adalah orang yang ialah mungkin orang ni susah juga nak tahu orang macam ni, tapi kadang-kadang kalau makruf orang ni tak tahulah, istinja pun tak apa sempurna, macam-macam lah. Kalau boleh dielak, kita elakkan dia jadi imam. Kemudian orang yang kotor pekerjaan dia, ini masalah pekerjaan yang kotor ni yang tak berapa nak cantik lah kan. Maknanya dari segi semayangnya sah, dia jadi imam pun sah. Perbuatan dia, pekerjaan dia tu dia tanggung lah. Dosa pun dosa lah, tetapi dia tidak menyebabkan semayang tak sah sebagainya. Tapi kalau boleh, cuba elakkan orang macam ni jadi imam. Kemudiannya, orang yang tidak diketahui nasab anak zina kecuali sesama anak zina, contohnya. Ini bukan masalah anak zina tu. Dia tak ada dosa, dia tak ada apa, dia orang mulia. Tapi kita sebagai imam ni, dia pemimpin, dia menjadi rujukan orang, dia menjadi pandangan mata orang dan sebagainya. Sedap ke tak sedap baca pun, kalau sedap pun orang bercakap, orang akan bertanya siapa imam tu, anak siapa. Dan itu jadi masalah bila kita nak jawab Allah. Maknya ada, bapaknya pula tak tahu. Itu dia akan timbul fitnah sebagainya. Kalau boleh kita elak, kita elak. Kecuali semua sekali makmum tu anak zina, itu lain lah. Okey, ini jangan salah faham. Fuqaha bukan nak menghina atau merendahkan anak zina, tetapi kita nak mengelak daripada berlaku suasana yang tidak wajar, hasil daripada jemaah itu. Kemudiannya, orang yang belum berkhatan walaupun sudah balik, itu kalau boleh anak-anak yang kecil ni walaupun sedap macam mana pembacaan dia, kalau boleh biarlah orang yang dewasa jadi imam. Kemudian kanak-kanak walaupun ilmunya lebih daripada orang yang balik, tadi sebab belum khatan, yang ini sebab belum cukup umur lagi. Okey, ini kalau boleh cuba cari orang lain untuk jadi imam. Okey, kita masuk, sebelum kita berhenti, masuk sikit beberapa perkara yang makruh bagi imam. Okey. Pertama, tadi orang yang makruh dijadikan imam. Ini makruh bagi imam. Makruh bagi imam berada di tempat yang lebih tinggi daripada makmum, kadar 1 hasta atau lebih. Demikian juga sebaliknya, makmum dimakruhkan lebih tinggi daripada imam daripada kadar tersebut, melainkan kerana hajat dan diperlukan untuk mengajar atau kerana darurat. Okey, memanglah imam tu orang letak tempat tinggi, sejadah pun tebal sikit dan sebagainya. Itu memadai sekadar itulah. Tak payah nak buat platform apa semua tinggi sangat pula imam tu. Kan dia jadi masalah kalau nak menggantikan imam sebagainya lah. Okey, jadi maknanya makruh bagi imam di tempat yang lebih tinggi daripada makmum, kadar 1 hasta atau lebih.
Itu melampau-lampau sangat. Begitu juga sebaliknya, apatah lagi jauh lebih makruh. Makmum pula tinggi daripada imam, imam pula rendah. Itu bersama. Keduanya, makruh imam memanjangkan bacaan-bacaan dan zikir-zikir dalam sembahyang melebihi daripada sekurang-kurang sempurna. Itu 3 kali lah. Kecuali bilangan jemaah itu sedikit dan mereka redha dipanjangkan bacaan. Ini adab sebagai imam pun kena jagalah. Maknanya kalau dalam jemaah biasa yang makmumnya ramai, yang tak dikenali, ada yang tak kenal sebagainya, tak boleh panjang-panjang kecuali yang disyariatkan saja. Zikir 3 kali sunat, diulang 3 kali, cukup 3 kali, jangan lebih-lebih. Kerana ia akan menyakiti makmum yang sebagai makmum. Kecuali makmum tu kita dah khabar kat makmum dan semua makmum kata okey, tak apa, panjang pun tak apa, semua redha. Okey, kemudiannya makruh imam memanjang atau menunggu dalam satu rukun dengan tujuan supaya orang lain dapat mengikutnya, kerana ini akan menyusahkan makmum yang sedang bersama dengan dia, dan kerana ada kecuaian orang yang datang lewat. Walau bagaimanapun harus, bahkan sunat bagi imam menunggu di dalam rukuk dan tasyahud akhir tanpa memanjangkan tunggu itu apabila ia merasa ada orang yang hendak masuk, kerana dengan syarat tidak membezakan orang yang masuk. Okey. Tak boleh saja-saja panjang-panjang ke rukun dan sebagainya. Tujuannya untuk bagi nak tunggu sesiapa ke, atau nak bagi orang jemaah makin ramai dan sebagainya. Okey. Kecuali kalau imam mengetahui ada orang tengah nak datang ni, ini disebut sebagai disunatkan menunggu pada 2 rukun, iaitu ketika rukuk supaya dia boleh dapat rakaat tu, dapat rukuk bersama, ataupun pada tahiyat akhir sebelum dia bagi salam. Kalau dia bagi salam tak dapat jemaah. So jadi pada 2 tempat ini memang disunatkan untuk menunggu, dengan syarat tak boleh bezakan nak tunggu siapa. Ada orang ni dia tak nak tunggu, dia salam terus. Dia tak boleh bezakan orang. Okey, yang ini saja dengan alasan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonganlah kamu dalam perkara takwa, antara untuk membolehkan dapat rakaat dan membolehkan mendapat pahala berjemaah. Itu saja pada 2 tempat yang disarankan untuk ditunggu. Pada rukun-rukun lain tak boleh dipanjang-panjangkan ataupun makruh dipanjang-panjangkan dengan tujuan untuk menunggu. Jadi itulah beberapa perkara yang sempat kita bincangkan pada kali ini, iaitu beberapa perkara, beberapa golongan yang dimakruhkan untuk menjadi imam, dan juga beberapa perkara yang dimakruhkan untuk imam melakukannya. Mudah-mudahan kita dapat beramal dengan panduan ini. Mudah-mudahan kita akan mendapat sepenuhnya pahala 27 kali ganda fadilatnya dengan solat berjemaah kita, apabila kita melakukan dengan sempurna dan diredai oleh semua jemaah atau makmum yang mengikuti kita. Dan begitu juga kalau kita sebagai makmum, hendaklah kita mendapatkan imam yang kita redha dengan dia, dan menjadikan solat jemaah dan hikmah kepada solat jemaah itu akan dapat kita capai dengan sempurna. Kita berhenti dulu setakat ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.